Hello Malaysia, terima kasih kerana menonton video ini. Sebelum kita mulakan video terbaru dari channel ini, anda dibenarkan untuk menekan butang like, menekan butang share, tekan butang subscribe untuk mendapatkan info-info terkini di dalam channel ini. Anda juga dibenarkan untuk tinggalkan komen anda kerana setiap daripada komen anda amatlah kami hargai. Terima kasih, selamat menonton. Tuan-tuan dan puan, esok adalah permulaan kepada mungkin 14 hari yang paling dramatik dalam sejarah politik negara kita. Ada pihak yang mengatakan dalam tempoh 14 hari ini, di akhirnya nanti akan berlaku satu perubahan besar di peringkat persekutuan. Ada yang memberi bayangan pihak belah sana akan menang 5-1, dia kata. Saya datang malam ini sebagai Menteri Komunikasi yang membuat penerangan. Nak bagi satu penerangan yang perlu kita sampaikan kepada semua yang mengigau ini. Mereka mengigau tuan-tuan puan-puan sebab kita kena bagi peringatan, ini adalah pilihan raya negeri, bukan pilihan raya umum. Antara negeri dengan umum pun beza jauh tau. N dengan U. Negeri dengan umum. Dia cuba membayangkan apa yang berlaku di peringkat negeri akan ada kesan di peringkat persekutuan. Tak ada, tuan-tuan puan-puan. Takkan. Tapi saya kena bagi tahu perkara ini. Sebab di kalangan pemimpin di pihak Pertikaian Nasional, Perikatan Nasional, saya sebut pertikaian sebab dia memang suka, tu je lah kerja dia, petikai. Harga ayam makan naik. Tak adalah, Datuk Amir Maidin kata dah tunjuk turun RM7.79 sekilo dekat Maidin. Tapi dia nak pertikai semua benda. Maka dia pun nak pertikaikan kerajaan perpaduan yang telah dibina, ditubuhkan, diwujudkan atas titah nasihat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya sebut di sini di Taman Medan pada malam ini, walau apa pun berlaku, tidak akan berlaku perubahan di peringkat persekutuan. Tidak akan berlaku. Kenapa mesti mereka jaja cerita seperti ini, tuan-tuan puan-puan? Dia mesti wujudkan harapan palsu di kalangan penyokong-penyokong mereka. Dia kena bagi bayangan seolah-olah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dapat laluan untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi. Datang parlimen pun tidak. Masih ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Kita kena ingat waktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri adalah waktu yang paling susah yang pernah kita lalui. Keadaan yang paling perit, paling lama, negara antara yang paling lama kita kena duduk dalam rumah. Paling ramai yang terkesan. Sampai ada yang angkat bendera putih. Itu pun dia tak nak mengaku. Dia kata janganlah angkat bendera putih, nak angkat bendera biru. Tadi saudara semua sebut tadi, dia tak cukup color lunar. Tak boleh nak pilih warna dia sendiri kan. Sampai macam tu. Dan kita pun tengok macam mana Tan Sri Muhyiddin salam dengan orang pun. Itu dia, tuan-tuan puan-puan. Pemimpin yang terpaksa memberi harapan palsu kepada penyokong-penyokong sebab dia risau kalau dia tak jaja cerita seperti ini, dari dalam dia akan ditumbangkan oleh pemimpin dalam parti dia sendiri. Dia risau, Tan Sri Muhyiddin risau sebab dia tahu kalau dia tak boleh jaja cerita ni dan benda tu tak berlaku, dan saya percayalah tuan-tuan puan-puan, ia takkan berlaku. Tapi saya cerita kenapa selepas ini. Tapi dia terpaksa jaja cerita ini sebab itulah satu-satunya jalan untuk dia kekal sebagai presiden parti dia. Saya kena bagi tahu kenapa dia tak akan berlaku. Pertama, kita sekarang ni ada PRN bukan PRU. Tidak akan ada perubahan di peringkat persekutuan dari segi kerusi. Kalau ditakdirkan Pakatan Harapan menang di Kuala Terengganu, dari 148 kita naik 149.
Kalau kita tewas pun di Kuala Terengganu, tak berubah 148. Dan kalau dijaja, ada sejumlah ahli parlimen dari parti sekian-sekian akan lompat. Mereka hilang kerusi secara automatik. Itulah realiti pada hari ini. Tapi dia takut nak hadap realiti ini. Jadi dia jajalah cerita seperti ini. Dan kita juga ada orang yang maha tua. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberi nasihat supaya kita tidak mencerca. Jadi saya sebut maha tua lah. Ya. Kalau nak boleh lebih dari itu, tapi tak payahlah. Dia boleh bagi bayangan. Oh, firasat dia baca, oh PN boleh menang 5-1. Hai, maha tua. Kamu kalah dekat Langkawi, hilang deposit. Dah lah hilang deposit, hilang. Dia kalah kepada, tuan-tuan puan-puan nak tahu tak, kualiti calon Perikatan Nasional yang menang kalahkan Dr. Mahathir, negarawan ulung. Di parlimen, apa ahli parlimen Langkawi ni cakap, saya tak nak ulang lah, tuan-tuan puan-puan boleh tengok, sangat-sangat memalukan. YB Wong Chen ada sini. Some of the things that he says is, astagfirullah. Saya jumpa tuan-tuan puan-puan baru-baru ni, saya pergi ke Langkawi sewaktu 5. Saya jumpa dengan seorang anak muda, dia tolong bawa kereta. Saya tanyalah, adik, awak ni mesti, hari tu awak mesti undi PN kan? Kenapa awak undi? Awak tak tahu ke kualiti ahli parlimen yang awak lantik itu? Dia pun macam tersipu-sipu lah. Nampak di raut wajah anak muda ini, beliau juga faham yang beliau telah membuat pilihan yang salah. Dia pun faham, dia pun nampak. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita ikutkan nafsu pada waktu itu, yang sebenarnya sewaktu PRU ke-15, kebanyakan daripada sentimen yang diwujudkan adalah sentimen yang diwujudkan dalam TikTok, yang mana pada waktu itu mereka berbelanja besar. Mereka menggunakan influencer yang kalau kita nak katakan parti lebay, parti PAS. Tapi antara influencer yang mereka gunakan pada PRU ke-15 tu, wow, ini ni halalan tayyiban ke ni? Kan? Sangat menjolok mata pada waktu itu. Saya pun tak tahu macam mana PAS sebagai sebuah parti berlandaskan agama Islam, memperjuangkan syariah, hudud. Tapi influencer yang mereka guna ni, influencer tak tahulah macam mana ya. Tapi akibat dibuai sentimen pada waktu itu, dengan satu kuasa sumber yang cukup besar, kita tak tahu datang dari mana. Tapi mereka pada waktu itu berjaya membawa arus anak muda yang terpukau pada waktu itu. Kita lihat bagaimana di Kuala Terengganu, keputusan kemenangan ahli parlimen di Kuala Terengganu telah diterbalikkan, dibatalkan sebab berlaku sogokan. Itulah antara elemen-elemen yang telah digunakan pada waktu itu untuk membuai sentimen, mendapatkan undi. Sogokan ni apa tuan-tuan puan-puan? Dia bukan sedekah, rasuah namanya. Cuba bayangkan, mahkamah mengatakan ahli parlimen PAS menang Kuala Terengganu dengan merasuah, dan PAS membuat keputusan untuk tidak lawan, mengaku parti Islam mengaku mereka merasuah tanpa segan silu. Astagfirullah. Ajaran apa ini? Sampaikan ada penceramah-penceramah PAS, mereka telah lupa daratan hingga menggelarkan musuh politik sebagai musuh Allah. Ada yang sanggup mengatakan kita yang lawan dengan mereka dalam pertandingan demokrasi yang telah dibolehkan oleh undang-undang sebagai dajjal. Astagfirullah. Asuhan apa ini? Jadi tuan-tuan dan puan, 14 hari yang ke depan ni sangat penting. Dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya tak pasti siapa di sini, boleh saya tengok siapa di sini ada TikTok. Siapa di sini ada TikTok?
Wong Chen, memang Wong Chen ada TikTok. Tapi TikTok dia tak ramai. Tak ramai orang tengok. Ini tuan-tuan puan-puan, saya nak minta satu perkara. TikTok bukan hanya sekadar untuk anak muda. TikTok bukan hanya untuk cyber trooper. TikTok untuk kita semua. Ada yang tuduh saya nak tutup TikTok. Tak. TikTok akan jadi senjata kita. Jadi saya panggil tuan-tuan puan-puan semua.